Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan pengurusi Surah Haji Maksum, yang dimuliakan Tuan pengurusi Surah Haji Maksum, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syiah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah taala oleh kerana Allah taala telah memberi kurniaan kepada kita kesehatan, hidayah, inayahnya kepada kita, dan selawat salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa harapkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat, insyaallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis tazkirah sebelum kita menjalankan ibadah yang diwajibkan, yaitu solat Jumaat pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir dan niat kita sama-sama iktikaf dalam satu majlis dalam masjid ini, insyaAllah. Sebab syarat yang dibenarkan untuk iktikaf adalah masjid ini, walaupun ini masih kedudukannya surau, tapi tarafnya sudah menjadi masjid. Sebab apa? Tanah ini tanah wakaf. Jadi sudah disebut tanah wakaf, dibenarkan untuk i'tikaf. Sebab apa? Sudah tukar nama. Tukar nama tanah ini ada hak milik Allah. Bila Allah dah diistiharkan tanah ini milik Allah, maka kita boleh i'tikaf, insyaAllah. Sepanjang kita dalam masjid, kita niat i'tikaf, insyaAllah pahala terus berjalan. Tuan-tuan yang dimuliakan, untuk kali ini saya dalam tazkirah ini akan membawa satu kisah hal ikhwal seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah selamatkan pada hari kiamat. Jadi dalam hal ini saya membawakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah hadis qudsi yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa dia menyebutkan suatu ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah.
fayanshuru alaihi 99 sijillan kullu sijillin mislu maddi basari thumma yaqul atunkiru min hadha syai'an awwalamaka katabatil hafizuna fayaqul la ya Rabb fayaqul afalaka udhrun fayaqul la ya Rabb fayaqul bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqul uhdhur waznaka fayaqul ya rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sijilla faqala innaka la tudlam qala fatudha'u as-sijillat fi kaffati wal bitaqah fi kaffatin fatashat sijillat wasaqulat bitaqah fala yasqul mal bismillahi syai'un. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang di antara umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Jadi Allah menyelamatkan seseorang daripada umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Lantas sebanyak 99 kitab yang besar, yaitu kitab catatan amal. Ada kitab 99 yang besarnya, dan kitab itu dibuka di hadapannya. Setiap kitab besarnya sejauh mata memandang. Coba tuan-tuan bayangkan, kitab tu sejauh pandangan mata kita besarnya. Sebiji kitab tu besarnya sejauh pandangan kita. Ini ada 99. Kalau akal pikiran kita tak terjangkau lah besar mana. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amalku yang mencatat segala perbuatanmu menzalimimu? Jadi Allah tanya kepada hamba Allah ini. Tidak wahai Rabb, tidak ya Allah, dia tak menzalimi, jawabnya. Apakah engkau punya uzur atau alasan? Tanya Allah. Tidak wahai Rabb, dia tak ada alasan apa-apa. Maka Allah berfirman, ya, engkau mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Engkau ini ada satu kebaikan di sisi kami, yakni di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu hari ini. Sebab bila dah sampai alam mahsyar, hari kiamat, tak ada yang dizalimi. Semua di hadapan Allah, taat setia. Memang maha adil Allah Ta'ala. Selembar kartu kemudian dikeluarkan. Selembar kad, satu kad dikeluarkan. Di dalamnya ada tulisan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan atau tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi selain daripada Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya.
Lantas Allah berfirman, datanglah timbanganmu. Allah datangkan timbang, mizan. Dia bertanya, wahai Rob, apalah artinya kartu ini? Atau bahasa yang mudah, apalah artinya kad ini? Bersama kitab-kitab besar itu. Jadi kitab yang besar-besar didatangkan, kitab amal itu, dan kad yang kecil itu pun didatangkan. Allah menjawab, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Kemudian kitab-kitab besar itu diletakkan di satu sisi timbang. Mananya timbang itu kan ada dua sisi. Satu contohlah sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia ada bekas yang besar untuk meletakkan kitab-kitab yang besar yang 99 tadi. Dikalah kitab-kitab yang besar tersebut dikalahkan dengan kad yang kecil tadi. Bila kad yang kecil tadi diletakkan di sebelah timbang yang sebelah, bila diukur ditimbang adalah lebih berat daripada kitab yang 99 yang besarnya sebesar pandangan mata manusia. Ada 99 ditimbang dengan kad yang kecil itu masih besar kad yang kecil tadi. Yang ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata kartu yang diletakkan di sisi timbang yang lain, ternyata berat kitab tersebut dikalahkan dengan kad yang kecil tadi. Karena tidak ada sesuatu pun yang menjadi berat dibanding dengan nama Allah. Sebab itulah pengakuan kita, syahadah kita dengan lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia hamba Allah ini hanya sekali aja sebut. Maknanya dari sisi Allah Ta'ala begitu besar nilainya lafal asyhadu an la ilaha illallah, syahadah persaksian kita, dan di hadapan Allah bila ditimbang adalah lebih besar dari sebanyak manapun kitab yang disebut tadi. Apalagi macam kita yang selalu mengucapkan setiap solat, setiap tahiyat disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Senantiasa memperbarui iman kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan ridho Allah, amal kita akan ditimbang di hadapan Allah Ta'ala akan lebih berat daripada amalan-amalan yang lain. Sebab kuncinya itu. Asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadat tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Bila benda yang sebagai asas syahadah kita, pengakuan kita kepada Allah sudah barang tentu adalah benda yang memang diwajibkan untuk kita bersyahadah. Ulasan hadis yang saya sebutkan tadi, sunnah Nabi SAW menunjukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ini, bahwa timbangan amal memiliki dua sisi, yaitu dua wadah yang nyata dan terlihat. Jadi kita kena beriman, walaupun hakikatnya kita masih dalam dunia. Tapi Nabi dah sampaikan bahawa timbangan amal itu di sisi adalah memang ada. Kita kena wajib percaya. Kita wajib mengimani dan hal gaib seperti yang disampaikan Nabi SAW tanpa menambahkan atau menguranginya. Alangkah ruginya orang yang tidak mengakui adanya timbangan yang adil pada hari kiamat, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia pasti tidak mengetahui hikmahnya,
juga merugilah orang yang mencela nas-nas terkait dengan berkata yang memerlukan timbangan hanyalah sayur-sayuran atau cili atau cabai atau barang-barang yang seumpamanya. Selayaknya orang yang seperti ini dimasukkan dalam golongan yang tidak akan mendapat penilaian amal pada hari kiamat. Seandainya tidak ada hikmah di balik penimbangan amal selain untuk memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi semua hambanya, niscaya itu sudah cukup sebagai tiada yang lebih menyukai uzur melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul guna menyampaikan berita gembira dan peringatan. Lantas bagaimana dengan berbagai hikmah yang ada di balik keberadaan yang tidak kita ketahui? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dalam ulasan yang lain, Al-Qadhi Iyad rahimallahu ta'ala mengungkapkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa keberadaan syafaat itu boleh dimungkinkan menurut akal dan wajib berdasarkan ijtima' dalil nakli atau nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara tegas dalam banyak ayat, antara lain, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dia ridhoi perkataannya. Rasanya untuk takiroh kali ini setakat ini saja, sebab sudah menghampiri waktu zuhur, waktu Jumat, ada lagi lebih kurang 4 menit. Mungkin ada pengumuman daripada pihak surah. Jadi setakat itu saja saya akhiri aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit makluman berkenaan khusus sembelihan ya. Alhamdulillah yang telah mendaftar seramai 161 orang dan insyaAllah akan dilaksanakan pada 25 bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang. Jadi kepada tuan-tuan yang telah mendaftar, ya, saya dah, pihak surau telah membuat satu grup peserta ibadah korban. Jadi mungkin ada yang dah mendaftar tapi belum masuk ke dalam grup, mungkin saya terlepas pandang. Mohon maklumkan kepada pihak surau. InsyaAllah kami akan add ke dalam grup tersebut untuk memudahkan tuan-tuan mendapat maklumat dari semasa ke semasa. Dan selepas selesai program, insyaAllah grup tersebut akan di-delete. Ya. Dan yang keduanya, pada hari yang sama, 25 hari bulan Jun, okay, semua ahli Korea ya, bersama muslimin dan muslimat, maklumkan kepada tuan rumah ataupun keluarga masing-masing, pada hari Ahad 25 hari bulan, tuan-tuan bersama ahli keluarga semua ahli Korea dijemput sekali lagi untuk majlis kesyukuran anjuran Surah Haji Maksum bermula kehadiran pada jam 7 malam. Dan tuan-tuan semua digalakkan solat berjemaah di surau. Dan selepas solat maghrib akan diadakan penyampaian penghargaan sedikit dan terus menjamu selera insyaAllah. Jadi terbuka kepada semua ahli Korea ya. Sebab kita ada 30 ekor ayam yang disembelih dan 2 ekor kambing, maka malam itu kita manfaatkan untuk menjamu selera seluruh ahli Korea yang ada di Surah Haji Maksum ini ya. Jadi insyaAllah semoga akan mendapat kebaikan. Jadi minta maaflah agak sibuk sikit sebab ada 3 program besar dalam masa yang terdekat dan 29 hari bulan ibadah korban. Alhamdulillah telah mendapat sebanyak 12 ekor lembu dan ini mutamat ditutup lah ya. Jadi alhamdulillah. Jadi memang dah ada petugas-petugasnya, tapi tuan-tuan terbuka juga boleh datang untuk membantu. Tak ada masalah ya. Bukan hanya petugas saja yang boleh buat kerja. Jadi digalakkan tuan-tuan yang berkelapangan boleh hadir sama untuk membantu melancarkan urusan ibadah korban. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل وأتم الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru diri saya dan para hadirin sekalian agar kita sama-sama memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Kerana sesungguhnya orang yang benar-benar berjaya di akhirat kelak hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita masih diberikan peluang untuk meraihkan kedatangan bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan dan barakah. Bulan di mana puluhan ribu umat Islam Malaysia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyertai jutaan umat Islam seluruh dunia mengerjakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Oleh itu maka mimbar Jumaat hari ini ingin membicarakan khutbah yang bertajuk Falsafah Pensyariatan Ibadah Haji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27 dan 28, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru kepada seluruh manusia supaya mengerjakan haji di Baitillah Al-Haram. Dengan seruan tersebut, maka datanglah para jemaah dari seluruh pelosok dunia berhimpun di Makkah Al-Mukarramah mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Mereka bukan sahaja datang menunaikan syiar ibadah haji, bahkan mereka dapat menyaksikan pelbagai faedah dan pelajaran yang menjadi falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji kepada manusia. Sesungguhnya dalam ibadah haji tersirat beberapa falsafah besar yang wajib dihayati dalam kehidupan harian umat Islam. Antaranya ialah, yang pertama, ibadah haji merupakan ikrar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini umat Islam seluruh dunia datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan matlamat yang satu. Mereka datang dengan jiwa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian, sanjungan, kenikmatan dan kekuasaan yang mereka miliki semuanya dikembalikan kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ibadah haji dilaksanakan syiar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sentiasa berkumandang dengan penuh semangat. Mereka melaungkan ucapan, Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, bagi hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan adalah milik kepunyaan-Mu dan tiada lagi sekutu bagi-Mu.
Inilah ikrar ketauhidan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengakui sepenuhnya pengabdian diri kepada pemilik dunia dan alam ini. Semuanya hanyalah milik sepenuhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikrar ini hendaklah menjadi darah daging kehidupan jemaah haji dan umat Islam sepanjang zaman. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, falsafah kedua di sebalik ibadah haji ialah ibadah haji menyemai roh pengorbanan yang suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, harta, tenaga dan masa perlu dikorbankan. Keselesaan hidup, ketinggian pangkat, keegoan diri dan keseronokan dunia terpaksa dilupakan. Hanya orang-orang yang benar beriman sahaja yang mampu mengorbankan semua perkara tersebut. Para hujjaj yang sanggup mengorbankan perkara-perkara tersebut demi menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan terbentuk dalam jiwa mereka erti dan semangat pengorbanan dalam semua perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin harta dan apa saja yang dimiliki apabila digunakan untuk jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesannya akan semakin bertambahlah keberkatan hidupnya. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, dan apa-apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Maksudnya sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini berkata, kekurangan harta disebabkan infak pada jalan Allah akan ditutup dengan keberkatannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ketiganya ibadah haji merupakan lambang kesatuan ummah. Sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi bahawa setiap kali kedatangan musim haji, kota Makkah Al-Mukarramah akan dibanjiri oleh jutaan umat Islam. Mereka datang dari serata pelosok dunia, dari pelbagai bangsa dan bahasa, dari pelbagai warna kulit dan budaya. Ada yang bangsawan dan rakyat biasa. Semuanya datang untuk matlamat yang satu, iaitu melaksanakan syiar ibadat haji. Mereka semua berwukuf di padang Arafah yang sama, dengan pakaian yang sama, pada hari yang sama. Mereka bertawaf dan bersa'i di tempat yang sama. Semua ini menggambar bahawa kesatuan fikrah, amalan dan tindakan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh dipandang ringan. Semua perbezaan warna kulit, budaya, bangsa, bahasa dan martabat sosial hanyalah untuk kita berkenal-kenalan. Kerana yang mulia di sisi Allah hanyalah mereka yang lebih ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita fahami dan ambil pengajaran daripada tausiah berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ibadah haji adalah lambang kesatuan ummah dalam melaksanakan ketaatan dan pengorbanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan syiarnya. Yang kedua, umat Islam diseru supaya sentiasa mempersiap diri untuk berkorban harta, masa dan tenaga demi menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala serta mendaulatkan syariatnya.
Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam setiap pengorbanan yang dilakukan supaya mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'aqim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Maksudnya, dan serukanlah umat Islam dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak, yakni untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang susah yang fakir miskin. Al-Hajj ayat yang ke-27 hingga ke-28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma azzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adil auna wal hidayah wa taufiq wa sihata wa salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad
وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sawuf sufufakum fa inna taswiyatus sawuf min tamam salah. Lurus dan rapatkan sawuf tuan-tuan, sila penuhkan sawuf yang di hadapan terlebih dahulu. Pastikan tumit tuan-tuan berada pada garisan yang telah ditetapkan agar lurus sawuf-sawuf kita. Dan kepada yang membawa telefon, boleh matikan telefon anda ataupun dalam keadaan mode silent, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Salli. Allahu akbar. Subhanallah. وجهت وجهي الذي فطر السماوات حنيفا مسلما وما مشرك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد آمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من والفتنة شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد.